Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan. Pada petang ini saya akan menceritakan kepada tuan-tuan ataupun saya akan memberi sedikit penerangan, pencerahan kepada tuan-tuan berkenaan dengan tools dalam pelaksanaan projek. Okey tuan-tuan, tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan tools yang pertama. Okey, nama saya Mansur bin Rahman, SIP Plus daripada PPD Batu Pahat. Alright, sebagai pengenalan, saya menceritakan tentang tools ini, iaitu tools dalam pengurusan projek merujuk kepada peralatan ataupun radas kualiti yang boleh digunakan dalam melaksanakan projek dengan lebih terancang dan sistematik. Baik, sebelum saya pergi kepada tools ataupun alat yang tuan-tuan boleh guna untuk menjalankan projek tuan-tuan supaya lebih berimpak, saya menerangkan dulu kepada tuan-tuan mengenai terminologi yang ada dalam sesuatu projek tuan-tuan. Baik, yang pertama saya bercerita mengenai program. Tuan-tuan, program ialah suatu rangka kerja besar yang meliputi pelbagai projek. Dalam bahasa yang mudah bermakna, program ini adalah suatu kerangka yang sangat besar yang mana di dalamnya mengandungi berbagai ataupun mengandungi banyak projek. Projek pula tuan-tuan ialah suatu rangka kerja yang meliputi pelbagai aktiviti yang memenuhi kehendak sebagai suatu pakej. Manakala aktiviti ataupun tugasan pula tuan-tuan ialah aktiviti ataupun tugasan yang dijalankan secara kecil-kecilan dan lebih mengkhusus yang dapat dilakukan oleh seseorang atau lebih tenaga kerja ataupun staf tuan-tuan dengan menggunakan senarai kerja yang lebih ringkas. Ini adalah terminologi yang kita gunakan dalam pengurusan projek tuan-tuan. Baik, kenapa kita perlu menggunakan tools ini? Okey tuan-tuan, sebagai misalannya, iaitu untuk meningkatkan keberkesanan proses pembinaan dan implementasi plan dalam pengurusan projek, kita mesti yang pertama sekali ialah dalam mesyuarat yang tidak berfokus, kemungkinan sepanjang perbincangan banyak fakta yang dikumpulkan adalah disebabkan oleh faktor emosi dan anggapan sahaja. Bermakna tuan hanya buat spekulasi di sini. Jadi apabila kita buat spekulasi, masalah yang kita hadapi tidak tepat. Yang kedua ialah tuan-tuan, membuat keputusan berasaskan andaian tanpa asas yang jelas, iaitu tanpa data, dia boleh membawa kepada andaian yang salah. Maka dalam penyelesaian mungkin juga salah ini boleh menyebabkan projek ataupun penyelesaian yang kita nak jalankan akan gagal. Okey. Yang ketiga ialah tuan-tuan, apabila kita buat sesuatu berasaskan kepada data, usaha untuk mengekalkan prestasi cemerlang lebih mudah dan dilakukan berasaskan maklumat yang ada secara sistematik. Seterusnya ialah tuan-tuan, penyesuaian dan perubahan pada tindakan senang dikesan dan dilakukan penambahbaikan seterusnya apabila kita menggunakan tools ataupun radas-radas yang betul dalam membina sesuatu projek tuan-tuan. Baik, kita pergi kepada alat ataupun tools yang pertama. Tuan tengok di sini ialah tulan ikan Ishikawa. Kalau tuan-tuan tengok di sini, tulan ikan Ishikawa ini adalah merupakan analisis sebab dan akibat. Dia juga dikenali sebagai teknik 4M plus 1E. 4M plus 1E ini merujuk kepada rangka tulan ikan itu tuan-tuan. Bermakna kalau kita tengok di sini, ada 5 tulan ikan utama dan di bawah tulan ikan utama itu ada beberapa tulan ikan kecil. Ini maksud dia rajah tulan ikan Ishikawa. Baik tuan-tuan, teknik ini digunakan untuk menganalisis masalah dengan mengenal pasti sebab-sebab yang menjadi punca masalah melalui percambahan fikiran. Analisis ini merupakan suatu kaedah yang mudah untuk meringkas, untuk mengatur
dan untuk menerangkan dalam bentuk gambar rajah semua sebab-sebab kepada sesuatu masalah yang telah dikenal pasti. Teknik ini juga tuan-tuan membolehkan seberapa banyak sebab-sebab kepada suatu masalah boleh dikenal pasti. Baik, dalam darjah tulang ikan isi kawan ni tuan-tuan, kita boleh menggunakan perisian Microsoft Visio, Microsoft Smart Draw dan juga Microsoft Word sebagai sokongan untuk kita membina rajah tulang ikan isi kawan ni tuan-tuan. Baik, seterusnya tools yang kedua ialah tuan-tuan catagan. Kalau tuan tengok di sini, catagan ni kerap kali digunakan semasa merancang sesuatu aktiviti yang akan kita jalankan. Dia berguna untuk memeriksa pelaksanaan suatu perancangan yang akan kita buat. Ini sangat mudah tuan-tuan sebab dia merangkumi mungkin bulanan, mungkin mingguan dan juga mungkin tahunan. Tapi kalau tahunan itu tuan-tuan, biasanya dia dah merangkumi program, bukan lagi projek lah. Baik, catagan ni juga tuan-tuan boleh dibuat dengan menggunakan perisian Microsoft Visio, Smart Draw, Microsoft Project dan juga Microsoft Excel. Baik tuan-tuan, kita tengok tool yang ketiga. Okey, ini dia, analisis juran. Baik tuan-tuan, kenapa kita kena buat analisis juran? Sebab analisis juran, dia mudah untuk mengesan perbezaan di antara keadaan yang wujud, keadaan yang sepatutnya kita capai dan yang kita tak capai. Di antara yang capai dengan yang kita tidak capai itu maksudnya ada juran di situ tuan-tuan. Jadi semakin besar juran bermakna semakin besarlah masalah yang kita hadapi. Baik tuan-tuan, juran yang wujud merupakan masalah bagi organisasi yang memerlukan tindakan untuk penambahbaikan. Keadaan ini sering digabungkan dengan sumbang saran untuk mendapatkan maklumat yang sesuai dan berkesan. Okey tuan-tuan, ini analisis juran. Analisis juran ni sebenarnya kita boleh buat dalam pelbagai kaedah dan bentuk lah tuan-tuan. Baik, tool yang seterusnya ialah catat alir. Catat alir ini tuan berguna untuk menunjukkan sesuatu proses secara terperinci mengikut urutan yang dalam bentuk grafik. Dia juga berguna untuk mengenal pasti titik kritikal dalam sesuatu proses yang memerlukan kawalan ataupun pemeriksaan bagi tujuan penambahbaikan. Sebab tuan-tuan, apabila kita buat suatu perancangan, catat alir ini dia boleh menunjukkan kepada kita matlamat ataupun KPI yang kita sasarkan itu capai atau tidak. Sebab kalau kita tidak capai, proses penambahbaikan ataupun pindaan kepada ke arah penambahbaikan perlu dijalankan. Baik, tuan, tool seterusnya ialah analisis SWOT. Tuan, analisis SWOT ini adalah satu alat untuk menganalisa persekitaran dalaman dan luaran bertujuan bagi mengenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dalam organisasi yang tuan-tuan terajui. Ini sangat penting tuan-tuan sebab apabila kita menerajui suatu organisasi, perkara ini mesti diambil kira. Sebab inilah salah satu cara bagaimana kita nak menentukan strategi untuk meningkatkan organisasi kita supaya lebih berdaya maju dan lebih berdaya saing. Baik, tu seterusnya tuan-tuan ialah ini teknik yang kita gunakan 5W plus 1H. Kaedah ini tuan-tuan merujuk kepada keadaan bertanya 5 kali why untuk mendapatkan suatu jawapan kepada suatu soalan yang sebenarnya secara lebih mendalam. Kaedah ini tuan-tuan biasanya digunakan bersama dengan teknik-teknik yang lain lah. Kaedah ini juga boleh digunakan untuk mengenal pasti punca bagi sesuatu masalah. Sebab apabila kita bertanya ni tuan-tuan, dia akan memberi jawapan yang mana kita akan mendalami apa yang diberi jawapan oleh pertanyaan yang kita utarakan tadi. Baik tuan-tuan, seterusnya tool yang seterusnya ialah tuan-tuan senarai semak. Senarai semak ini sebenarnya ialah satu kaedah yang digunakan untuk menyenaraikan tugasan ataupun aktiviti yang perlu diselesaikan dan disediakan dalam bentuk jadual. Ahli pasukan perlu memastikan tugasan atau aktiviti tersebut telah diselesaikan dan mengambil tindakan sekiranya tugasan belum diselesaikan.
Baik tuan-tuan, ini senarai semok ini kita boleh buat dalam bentuk jadual lah biasanya ataupun dalam bentuk apa-apa yang tuan fikir mudah untuk disenarai semakkan. Kita menggunakan Microsoft Word ataupun Microsoft Excel lah dalam bab ini. Baik, tu seterusnya tuan-tuan ialah metrik tanggungjawab. Metrik tanggungjawab ni tuan-tuan, ia menyatakan tanggungjawab setiap ahli ataupun pasukan yang diberi tugasan dalam melaksanakan sesuatu aktiviti dalam projek tersebut. Ini bertujuan untuk kita mengenal pasti bahawa tanggungjawab yang diberikan itu telah dilaksanakan oleh pihak yang diberi tanggungjawab itu. Okey tuan-tuan? Seterusnya ialah sumbangsaran. Ini tuan-tuan sangat biasa dengan teknik ini, iaitu suatu percambahan fikiran yang boleh ditafsirkan sebagai kaedah yang digunakan bagi menggalakkan tiap-tiap individu dalam kumpulan mengeluarkan pendapat atau idea masing-masing dalam suatu perbincangan secara bebas. Proses pencambahan fikiran boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sesebuah organisasi atau sekolah tuan-tuan. Sebab sesuatu masalah itu timbul atau akibat-akibat yang mungkin akan timbul sekiranya sesuatu cadangan itu dilaksanakan. Okey tuan-tuan, seterusnya kita tengok carta perbatuan ataupun milestone di sini. Carta perbatuan ini ialah tuan-tuan satu kaedah yang berguna untuk membuat kawalan ke atas projek. Bentuk seperti carta Gantt tetapi ianya ditambah dengan garis yang menunjukkan pencapaian ataupun prestasi sebenar objek tersebut. Bermakna dia ada tambahan kepada pencapaian. Makna dalam carta perbatuan ini tuan-tuan, dia ada satu kolom di mana di situ ditunjukkan pencapaian sebenar projek yang tuan-tuan telah jalankan. Baik, seterusnya tuan-tuan ialah skop ataupun spesifikasi tugas. Tools ini menyatakan jenis-jenis tugas atau tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh individu yang terlibat. Bermakna ini lebih spesifik. Bermakna kalau si A itu menjalankan suatu tugas, dia akan terlibat ataupun melaksanakan tugas itu secara lebih detail. Baik, seterusnya tuan-tuan ialah struktur pecahan kerja, work breakdown structure. Tools ini untuk memberi gambaran tentang aktiviti-aktiviti yang perlu diambil tindakan sepanjang projek dijalankan. Okey, ini dia memberikan gambaran secara umum lah dan juga secara detail tentang aktiviti yang perlu diambil tindakan semasa tuan-tuan menjalankan projek tersebut. Seterusnya tuan-tuan, catar anggaran ataupun kos projek. Project costing chart ini berguna sebagai alat kawalan yang boleh menunjukkan anggaran kos yang dicadangkan berbanding dengan kos sebenar yang digunakan. Bermakna di sini tuan buat satu projek, ada kosnya. Dan dalam masa yang sama, ada kos sebenar yang ditanggung oleh tuan-tuan di situ. Okey, ini carta anggaran. Sebab sesuatu projek ataupun apa-apa projek yang kita nak jalankan, mesti ada kos. Okey, tuan-tuan ya. Baik, seterusnya ialah tuan-tuan ialah PERT. Ini ataupun Project Evaluation Review Technique. Baik, kaedah mengawal projek di mana membantu pelaksana menentukan aktiviti yang perlu dilaksanakan secara lebih sistematik dan tertib. Ini kita panggil Project Evaluation Review Technique, tuan-tuan ya. Okay, sangat menarik yang ini, tuan-tuan. Dan tuan-tuan pun tak ada masalah, saya rasa sangat familiar dengan tool ini, iaitu carta Pareto. Kalau tuan-tuan tengok Pareto ini paling familiar dengan tuan-tuan sebab dia jelas menunjukkan bahawa 20% yang kita selesaikan boleh menyelesaikan 80% yang lain. Ini konsep dia. Baik, carta Pareto ini tuan-tuan dalam menganalisis data, ia adalah merupakan suatu kaedah yang paling kerap kita gunakan. Rajah Pareto merupakan sejenis graf khusus yang menunjukkan data dalam bentuk turus mengikut susunan yang menurun, tuan-tuan. Rajah ini menggambarkan sebab-sebab yang mengakibatkan sesuatu masalah. Turus yang paling tinggi menunjukkan sebab yang utama dan diikuti oleh sebab-sebab lain. Dengan demikian, tumpuan boleh diberikan terhadap penyelesaian kepada sebab yang paling utama.
Rajah Pareto juga boleh digunakan untuk mengesahkan sesuatu keputusan iaitu dengan membandingkan rajah tersebut sebelum dan sesudah tindakan pembetulan diambil. Ketepatan sesuatu tindakan pembetulan yang diambil itu dapat dikenal pasti. Rajah Pareto ini adalah berasaskan kepada prinsip Pareto yang juga dikenali sebagai peraturan 80-20. Prinsip ini bermakna bahawa sebilangan kecil aktiviti biasanya menyebabkan banyak masalah ataupun membawa banyak hasil. Sebagai contoh, 80% daripada kesilapan menaik dilakukan oleh 20% jurutai ataupun 80% penjualan di sesebuah syarikat dibuat oleh 20% jurujualnya sahaja. Ini bermakna semua-semua yang terhad perlu ditumpukan kepada bidang-bidang atau aspek-aspek yang penting sahaja bagi meningkatkan kecekapan dan penggunaan sumber, khususnya sumber manusia yang paling optimum. Baik tuan-tuan, seterusnya kita tengok catat turus. Catat turus ni tuan-tuan boleh digunakan untuk mengetahui kepentingan yang ditunjukkan melalui kekerapan sesuatu sebab ataupun masalah. Okey. Penggunaan catat turus ni tuan-tuan, kita boleh menggunakan Microsoft Excel lah, biasa yang familiar. Baik, seterusnya ialah tuan-tuan catat bulatan. Catat bulatan juga terkenal dengan nama pie chart. Catat ini digunakan untuk membandingkan sesuatu kuantiti dengan kuantiti yang lain. Ia juga mudah untuk membandingkan tiap-tiap data dengan jumlahnya sekali. Sebab dia dalam bentuk yang lebih yang lebih komprehensif. Okey tuan-tuan. Baik, seterusnya kita lihat histogram. Sangat familiar juga tuan-tuan sebab histogram ni boleh juga digunakan untuk mempersembahkan data dengan mudah dan berkesan. Ia digunakan untuk menunjukkan kekerapan berlaku sebab-sebab yang telah dikenal pasti. Kekerapan ini digambarkan melalui ketinggian turus dalam histogram. Sebagai contoh, terdapat aduan-aduan dalam sebuah agensi kerajaan bahawa ada antara pekerjanya yang datang lewat ke pejabat. Bermakna, turus yang paling tinggi itu menunjukkan sebab utama kenapa pegawai ataupun pekerja itu datang lambat. Ini konsep dia tuan-tuan tentang histogram. Mudah saja. Seterusnya tuan-tuan ialah analisis rajah pokok. Tuan-tuan, analisis rajah pokok ini digunakan bagi mengenal pasti faktor atau perkara-perkara umum kepada lebih spesifik dan mendalam. Faktor umum tersebut akan dipecahkan kepada faktor-faktor yang lebih spesifik secara beranting. Makna dia ada ranting-rantingnya tuan-tuan. Di mana setiap ranting boleh mengandungi 2 atau lebih faktor yang spesifik. Rajah pokok ini juga tuan-tuan boleh digunakan untuk tujuan-tujuan seperti berikut. Yang pertama, sebagai alat perancangan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Mengkaji punca utama berlakunya sesuatu masalah itu. Mengenal pasti secara mendalam isu utama yang wujud. Daripada analisis yang dilakukan menerusi rajah hubung kait, rajah affinity dan rajah sebab dan akibat sebagai strategi bagi mendapatkan cadangan penyelesaian dan strategi pelaksanaan. Tuan-tuan, kalau kita melihat secara teori, dalam problem solving, proses penyelesaian masalah, adakah kita menyelesaikan masalah ataupun kita menyelesaikan punca kepada masalah itu? Sudah tentu tuan-tuan, kita akan menyelesaikan punca kepada masalah. Bukan kita menyelesaikan masalah. Masalah tidak boleh diselesaikan. Yang kita boleh selesaikan tuan-tuan adalah punca kepada masalah itu. Jadi di sini konsepnya ialah kita mesti mencari punca paling mungkin. Itu dari segi konsepnya tuan-tuan. Baik, seterusnya ialah ini saya masukkan yang terbaru yang pernah kerajaan kita utarakan suatu masa dulu tentang National Blue Ocean Strategy. Ini adalah salah satu strategi lautan biru yang kita boleh gunakan dalam proses menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif dalam organisasi kita. Sebab dalam NBOS ini dia menghasilkan peningkatan, ini konsep dalam perniagaan tuan-tuan, ia menghasilkan peningkatan dan keuntungan. Dalam bahasa yang mudah, dia mencipta permintaan baru dalam ruang pasaran yang tiada saingan, iaitu lautan biru, lawannya ialah lautan merah. Pendekatan segi yang bersepadu,
integrated approach merangkumi strategi penggobalan dan pelaksanaan, menghasilkan idea baru yang inovatif untuk kita laksanakan. Ini adalah NBOS tuan-tuan. Sebab dalam NBOS ni dia ada beberapa tools lain lah yang kita boleh belajar tuan-tuan ya. Tak apa, itu kita cerita pada bab yang lain. Baik, itu saja tuan-tuan saya rasa untuk hari ini. Terima kasih kerana tuan-tuan sudi mendengar. Jadi pada petang ini saya bersama dengan tuan-tuan. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.